Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, Alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi menghidangkan cerita-cerita seram untuk anda semua. Ya, semoga terus bersemangat dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Dan kepada anda, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. So, hari ini kita sambung cerita Kak Hida malam ni. Ya, hari ini kita dah masuk part 3. Part 3 hasil permintaan anda semua, penonton-penonton Santai Chill. Ya, dan dikatakan bahawa kisah yang akan, antara kisah yang kita akan dengar pada malam ini, antaranya ialah tentang bunian. Bunian, macam yang kau tahu ataupun aku sendiri faham lah, bunian ni dia antara golongan jin. Macam kita tahu jin dan syaitan ni benda yang berbeza sebenarnya. Ya. Dan bunian ni adalah jin antara yang makhluk yang cantik lah. Dan dikatakan, aku tak tahu, wallahualam, dikatakan cantik dan makhluk di area-area Nusantara ni dengan makhluk bunian di area belah-belah barat berbeza. Diorang kata lah, aku tak tahulah betul atau tidak. Mereka kata bunian-bunian di area Nusantara ni lebih berpakaian seperti kata tradisional Melayu Tradisional. berbanding belah-belah barat. Diorang kata bentuk rupa diorang seperti elf. Tahu tak elf? Pernah tengok cerita Lord of the Rings ke apa? Telinga dia runcing semua kan. Diorang macam tu. Itu wallahualam lah. Cakap pasal bunian ni, Pis. Negara kita memang sentiasa digemparkan dengan kehilangan orang yang hilang di dalam bukit lah. Sebab apa? Sebab dikatakan bunian ni penempatan mereka banyak duduk dekat dalam bukit dan juga gunung. Jadi tak mustahil lah kalau ada antara lelaki yang dikatakan bersia-sia maupun hiking di dalam bukit hilang. Mungkin diorang berkahwin dengan orang sana ke? Tak pasti lah. Itu semua kuasa Allah lah. Okey, kita pun dah panjang lebar huraian tentang bunian. Kita pun nak dengar sendiri kisah daripada Kak Hida sendiri kan? Kita tak nak buang masa. Sebelum tu, perkenalkan diri dulu Kak Hida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar dan kru Santai Chill. And Ramadan Mubarak. Kita harap semua yang mendengar ni dan beroleh keberkatan di bulan Ramadan ni ya. And terima kasih kerana masih sudi dengan cerita Kak Hida. So santai-santai Kak Hida nak share story about bunian di Maldives. Ya. Masa kita dalam COVID, pulau Maldives semua kena tutup. Dia kita tak boleh keluar langsung, tak boleh keluar balik Malaysia ke, tak boleh langsung. Dan masa tu kita buat satu projek. Kita buat macam kita nak our guest yang datang kat kita punya resort ni bukan setakat dia orang datang untuk leisure, dia orang tu boleh belajar something traditional about cara hidup orang Maldives. So kita come up with one idea, kita panggil Majahia. Majahia dalam bahasa Divahi rumahku. So kita kata kita nak collect, kita nak pergi pulau-pulau berdekatan, kita nak collect barang-barang tradisional
dia orang, dan kita nak letak dalam kita punya Majihia ni lah, macam small museum. Dan atas pulau ni pula ada banyak sumber-sumber, banyak benda-benda yang dari dulu-dulu yang still ada. So masa zaman COVID tu kita tak keluar mana, so kita mula start menebas hutan-hutan, explore more, buka lagi pulau ni. So kita jumpa banyak benda. Di antara benda yang kita jumpa tu, kita jumpa satu batu nisan. Batu nisan ni dia tak ada nama, dia tak ada apa, dia semua dia pendelam dalam pasir pulau ni, dan kita korek-korek nampak macam batu nisan. So bila kita tanya orang-orang kat sini, dia kata ya, yang ni batu nisan. Okay. So kita kata okey lah, tak ada nama, tak ada apa, mungkin hanyut from somewhere. So kita letak batu nisan tu kat Majihia kita ni. So dalam kita collect lah banyak, kita pergi pulau-pulau dekat, ada even pengukok kelapa, pengukok nyok macam kuda tu. You all tahu tak about that? Kita duduk yang tu itu pun di sini di Maldives pun dia orang guna benda yang sama. Dan macam penyisar beras untuk jadi tepung, also benda yang sama. So kita collect benda-benda ni dan kita letak dekat kita punya museum lah yang kita panggil Majihia. Okay. Kak Ida ada cerita dalam Kak Ida punya part 1 about Kak Ida berkenalan lah dengan Kak Ida rasa orang Bunian sini lah. Kak Ida panggil dia orang panggil bapa and Ami for mother, dia orang panggil Ami here. So because dia orang berumur, so Kak Ida pun bagi dia orang nickname bapa and Ami lah. Kak Ida ada cerita yang every time Kak Ida one couple ni, even waktu Kak Ida balik daripada cuti, Kak Ida nampak dia orang kat tepi lambai-lambai, right? So ini kisah dia orang lagi. So dalam bulan Oktober last year, hotel start buka. So kita punya Majihia pun dah start ready dah. So kita nak our first guest, kita ada dalam 6 couple. So our first guest semua Russian semua Russian. So kita nak bagi dia orang honor untuk buka Majihia lah. So, kita nak buat opening untuk Majihia. So hari tu the plan is di Maldives memang terkenal dengan border baru. Dia macam kita punya drum tapi dia panggil border baru. Semua orang, budak-budak muda, lelaki wajib belajar macam mana nak main border baru ni. Dia macam drum. So kita nak buat something like that also lah untuk pembukaan. So, kita tak ramai staff waktu tu, so kita cuma letak 2 orang pemain drum ni lah. Dan dalam pakaian tradisional, dan kita ada satu staff perempuan untuk pegang gunting kan, nak buat opening, right? So kita letak dia orang dalam pakaian tradisional Maldives lah, Maldivian ya, pakaian tradisional dia orang, very nice pakaian tu, dengan sanggul kita buat nicely. So hari pembukaan, hari pembukaan kita terlewat, so kita rushing bicycle, rushing pergi dekat Majihia ni, dan kita dah nampak ramai orang, dah ramai. Lepas tu kita kata wow, dahsyatnya staff semua ramai, okey lah. So dari jauh kita nampak orang macam ramai dah. Lepas tu kita nampak lah guest 3 pasang ni, dia ada kat situ, dan kita punya GM pun tengah nak gunting ribbon tu dengan guest-guest tu lah. Dan kita nampak bila pula yang kita letak 2 perempuan kat situ. Mungkin one of the staff lah. So kita letak bicycle, dan kita dengar body baru, meriah lah body baru ni, gedung. Kita wow, okey juga staff ambil ramai-ramai datang. Dan bila kita sampai kat depan Majihia, kita tak kenal pun muka-muka budak-budak muda yang main drum tu. Dan dia orang datang daripada mana? Takkan dia orang datang daripada pulau yang dekat ni. Dan kita tengok perempuan yang 2 orang tu, seorang kat dia punya staff, another one fully attired dengan traditional dress, dengan ada hiasan rambut dia apa semua. Kak dia tak kenal langsung. Lepas tu okey lah. Dan kita kata maybe dia orang plan something yang Kak Ida overlook kan. So ramai also baju kurang pun bunyi meriah. Jadi Kak Ida tengok dalam Majihia, because bos Kak Ida dah start officiate dengan guest-guest tu, so dia orang masuk Majihia. So Kak Ida masuk tengok Majihia, dan Kak Ida nampak that bapa
beside Batu Nisan tu duduk berdiri. Okay. So, okay, then Kak Ida kata, okay, then Kak Ida tengok balik orang-orang budak-budak muda ni. Lepas tu Kak Ida tengok perempuan tadi yang cantik dia dah habis official lah, dia pun tak ada dah. Tak nampak dah. So Kak Ida tengok budak-budak muda ni ada 2-3 orang kat belakang, dan Kak Ida tengok Kak Ida punya staff, Kak Ida tanya, berapa orang yang main body biru hari ni? 2 orang je lah, ada orang kata. Kita 2 orang je. Kak Ida kata, okay. Tapi yang Kak Ida nampak tu lebih dari 10 orang main body biru. So, maksud dia, this is pulau dia orang tu, mungkin dia orang pun nak main sekali untuk apa ni, officiate majihia ni kan. So, yang tu lah Kak Ida punya insiden, first story Kak Ida. Siapa sangka pelancaran majlis baru didatangi oleh orang asal sana. Dia pun meraih. Dia pun teruja. So saya nak tanya Kak Ida, wajah dia macam mana? Dia ada ke macam belah-belah Nusantara ataupun belah-belah India ke? Mau barat ke? Okay. Bukan. Muka-muka orang di Bahim, dia orang macam muka orang India. Tapi India kulit gelap. Kulit gelap, cuma rambut dia orang kerinting halus macam orang asli kita. Macam orang asli di Pahang tu. Macam tu. Dan dia orang tinggi, lampai. Kebanyakan dia orang tinggi lah, tinggi lampai, kurus, kulit gelap sangat, because dia orang pulau no? So yang tu orang-orang Maldives. So orang yang Kak Ida nampak ni, muka dia orang bersih, senyum semua cukup, tapi orang-orang ni lah, orang Maldives lokal yang Kak Ida nampak yang 10 orang, lebih daripada 10 orang ni, termasuk Kak Ida punya staff duk main kat tepi dia orang, belakang dia orang, body biru ni. Okey Kak, di saat mereka main apa, body biru tu? Body biru. Okey, body biru tu dia macam big drum. Body biru. Body biru, B-O-D-U-B-E-R-U, body biru. Selalunya dia orang akan ada dalam 5 orang akan main drum, dan ada dalam belakang dia orang, dalam 5 orang lagi akan macam menyanyi lah. Dia orang akan menyanyi dia orang punya traditional song. So dia orang akan take turn main drum, so dia akan jadi macam meriah lah. So that is dia orang punya traditional music kat Maldives ni. Okay. Riak wajah mereka tu agak macam senyum ataupun serius, dan pergerakan dia orang tu agak dekat enjoy ataupun kaku je Kak? Tak ada, enjoy. Macam dia orang main drum, macam kat staff Kak juga, dia pun main drum. They very into the drama, drumming, singing, enjoy. So masa akak nampak pun dia orang pun bercakap accent sana juga ke macam mana? Dia tak cakap dengan dia orang, tapi dia orang menyanyi lagu tu. Dia nampak tajuk macam meriah menyanyi dah. Waktu tu dah officiate dah. So dia kata wow, ramainya staff, because staff pun ada tapi pulau tu baru buka after long cuti. Banyak staff yang tak balik lagi. So kita tak banyak staff, kita ada dalam maybe 60 orang gitu je on the island. So yang main body biru tu sebenar-benarnya staff Kak Ida cuma 2 orang. Sebab it's only a small opening, no? Faham. Okay. Okay, satu kisah menarik. So bila dengar cerita Kak Hida ni sendiri, maksudnya orang Bunian ni dia mengikut negara juga rasanya. Dia tradisional. Actually Kak Ida banyak encounter dengan entiti-entiti yang macam ni lah. Bukan yang entiti macam ni. Yang menjelma. Kita boleh dengar, kita boleh nampak. Macam tu. Then suddenly bila you tengok belakang, dah tak ada. Cuma tinggal kami staff-staff saja. So kita datang lah. After kita tengok bapak tu tepi nisan tu, dia senyum kat kita, dan kita tengok mak yang sebelah yang pakai traditional dress tu pun dah tak ada. Then the whole boys yang kat belakang yang main drum tu pun dah kita tak nampak. Dari jauh tu kita memang nampak dia orang duk main tu, banyak ada ramai. Okey lah. Jadi okey lah, diorang pun excited dan juga enjoy nak join benda tu, sebab yelah mungkin dah lama kan tak jumpa manusia ni, tak pasti. Dan itu juga merupakan antara penempatan awal diorang juga, tanah kat situ. Yes. Yes. Pulau ni dulu recently bila Kak Ida
research lah balik dengan orang tua. Because sekarang kita boleh keluar pergi ke Pulau Neighbor sembang dengan orang tua. Atas pulau ni dia orang cuma datang untuk berkelah saja. Because orang kata ada pendapatan kat sini daripada dulu-dulu. Dia orang kat sini pun dia orang believe kata ada some entity macam bunian lah, tapi dia tak ingat apa dia orang panggil. So dia orang just datang guna beach. Dia orang takkan buat benda yang bukan-bukan. Dia orang takkan masuk dalam hutan. Because pulau ni penuh dengan tumbuhan besar-besar, pokok-pokok banyan tree lah. Pokok-pokok dia cantik, besar-besar. Dah rasa dalam 50-70 tahun yang umur, maybe 100 tahun pun ada. Banyak. Tapi pokok-pokok banyan tree ni kalau kat Malaysia kita tengok mengerikan. Dia tempat kakak cantik. Tapi kat sini tak ada. Kat sini yang tenang. Even tu banyak dikelilingi oleh banyan tree ni. Tenang. Okey, satu kisah yang menarik daripada kaedah berkenaan orang Bunian. Bukan kali pertama lah kita mendengar. Betul. Orang Bunian meraihkan majlis. Maksudnya dia meraihkan majlis pembuka pendapatan dia orang juga. Ya. Dan diorang just muncul tapi tak mengganggu pun okey lah. Bukan dia macam rasanya nak buka Nak join lah. Lepas ni ada pelancong datang lagi ramai. Maybe Allah. Satu perkongsian yang cukup menarik tentang alam sana dari Maldives Kak Ida. Apa kata kita teruskan dengan kisah yang kedua? Okey. Kisah kedua Kak Ida nak bercerita tentang R&R. Kak Ida ni boleh nampak benda tapi bohong lah kalau kata kita tak pernah nampak benda-benda yang macam kakak cantik ke coklat ke kan. Tapi seboleh-bolehnya Kak Ida tak mau tengok, Kak Ida akan hindarkan benda-benda tu. Dia boleh rasa tahu yang bila you rasa pelik sikit, bulu tengkuk dah start naik tu, kita tak nak tengok belakang dah lah. So Kak Ida punya cerita ni kejadian berlaku di one of the R&R. Kak Ida ada assignment dekat Terengganu. So Kak Ida nak balik daripada Terengganu ke KL. Cerita ni so masa Kak Ida sampai kat one of the R&R tu, Kak Ida tak nak sebut lah. Kak Ida dah sampai maghrib waktu tu. So Kak Ida nak pergi semayang maghrib. So Kak Ida parking kereta. Sebelah kereta Kak Ida tu ada satu family lah. So Kak Ida nampak, Kak Ida dengar mak dia duduk cakap dengan menantu dia lah. Kata jom kita pergi semayang cepat, lepas tu baru kita makan. Dia orang tu Kak Ida macam orang, bukan macam orang KL lah cakap lah. So Kak Ida dengar tu, Kak Ida pun okey, Kak Ida pun nak ikut depa lah kan. Tapi Kak Ida seorang-seorang, Kak Ida pun nak tengok apa, nak ikut biar pergi beramai lah. Kak Ida lepas tu Kak Ida kata, Assalamualaikum makcik. Makcik nak pergi surau, saya ikut lah makcik. So dia kata ya nak, mari ikut dia kata. So kita pergilah surau. Kak Ida berkenalan dengan dia. Nama dia Makcik Sadiah, anak menantu dia nama Syuhada. So 3 orang kita masuklah surau, ambil air semayang, berkenalan, tanya dari mana ke mana apa semua, dan masuk semayang maghrib. So Kak Ida, makcik tu dia sebelah Kak Ida. Kak Ida tengah, anak menantu dia sebelah kanan Kak Ida. Makcik ni sebelah kiri Kak Ida. Lepas tu waktu semayang tu Kak Ida anak mata kita ni kadang-kadang bergerak, jahat juga nak menengok kan. Tengah kita duduk angkat takbir apa, yang anak mata duduk tengok, duduk bergerak juga kan. So after rokok rakaat pertama tu, Kak Ida bangun, Kak Ida perasan ada satu sudut tu macam ada orang tengah duduk rokok. So okey lah, kita sujud, kita bangun je, kita perasan lagi dia tengah duduk rokok. Tapi kita tak inilah, selesai semayang maghrib tu, makcik Sadiah ni, dia tiba-tiba kita baru nak lepas bagi salam tu, kita nak tengok lah. Lepas kita nampak lagi orang tu duduk merokok. So kat depan tu, makcik tu tiba-tiba dia datang hadang kita, dia salang kita, dia tarik tangan kita, kata jom tak payah tengok, dia kata tak payah tengok, dia kata kita. Dia tarik tangan kita keluar. So Kak Ida pun okey lah, ikut dia keluar. Kami duduk kat luar, baru kami take out kita punya bil kepung apa semua. Kak Ida tanya dia, kenapa nak gesam makcik? Tak apa, dia kata jangan tengok, jom kita keluar.
So anak dia dah keluar dah lah, menantu dia keluar dah. So Kak Ida pun ikutlah dia jalan. So sampai dekat anak lelaki dia beritahu kat anak lelaki dia, tadi Cik Chong dalam surau. Cik Chong. Tengok ya, so orang yang merokok tu Cik Chong. Dia orang panggil Cik Chong. So anak dia kata, lah dalam surau pun ada. Dan mak dia cakap something lah. So dia Makcik Saadia tanya Kak Ida, ni Tahidan Ida ni boleh nampak? Ya, so boleh nampak. Jangan duk tengok lah benda-benda ni. Kalau kita tengok dia ikut. Gitu. So yang tu cerita Kak Ida nombor 2. So Kak Ida lepas tu susah lah Kak Ida nak berhenti semayang dekat arena seorang-seorang. Faham. Okey. Ya. Okey Kak Ida, masa Kak Ida nampak Cik Chong rukuk tu, nampak tak wajah dia ataupun kepala dia semua dah tertutup? Dan nampak macam orang pakai telekung. Duk merokok. Kan duk rokok. Macam surau perempuan. Tapi yang Kak Ida heran tu, nampak putih lah. Dia nampak dia duk merokok. Sentiasa Kak Ida bangun pun merokok second. Sampai habis sampai pergi salam Kak Ida nampak dia duk merokok. Duk merokok dalam keadaan merokok So tapi Kak Ida tak tengok dengan jelas sebab makcik tu tiba-tiba dia terus datang insan Kak Ida, dia salam dengan Kak Ida, dia kata keluar, jom kita keluar sekarang. Gitu. Okay. Bila Kak Ida cakap pasal surau di R&R ni, aku terus membayangkan bahawa ruang surau R&R ni bukannya besar pun, dia kecil je, sempit. Perempuan punya dia besar sikit daripada yang lelaki. Dia boleh masuk dalam 5 orang. Okey, bila Kak Ida nampak alis mata tu, orang kata anak mata tu nampak Cik Chong tengah rukuk tu. Sepanjang solat Kak Ida ada terbau apa-apa yang pelik tak dalam surau tu? Tak ada sebab makcik ni pun dia ni dengan minyak atarnya yang tu Kak Ida memang perasan lah. Okay, faham. So tak ada. Kak Ida tak terfikir about that. And the one thing normally bila Kak Ida nak nampak benda-benda macam ni, Kak Ida punya bulu rumah kat tengkuk akan naik. Tapi hari tu Kak Ida tak rasa pun. Kak Ida tengok dari hujung-hujung mata Kak Ida tu kan, sebab dia selari yang kita kan. Kak Ida tengok dari hujung-hujung mata Kak Ida ni pun Kak Ida tak rasa. Cuma Kak Ida rasa heran, tak rasa takut, tak rasa seram. Okey lah, ada hikmah lah terserempak dengan sekeluarga tu kan, boleh solat sama-sama. Lepas tu makcik tu dia beritahu kat anak lelaki dia, ada Cik Chong dalam surau. Dia orang panggil Cik Chong. Dia kira tengok dia mata bulat. Dia kata, iya. Dia sebut nama penuh lah. Dia tak nak sebut nama penuh lah kan. Dia kata, okey. Itulah. Nasib baik dia tak jadi makmum akak. Kalau jadi makmum tu lagi berterabur semua hari tu. Tu kalau Kak Ida jalan jauh kan, Kak Ida cubalah jamak atau lepas tu ataupun kau tak cepat khabar lah, Kak Ida tak masuk sangat kat area tu lah. Okey, itulah kisah nampak Cik Chong di surau R&R. Ya. Ini first time juga aku dengar orang kata penampakan Cik Chong di surau. Orang kata mungkin rezeki untuk diperlihatkan. Dia kan nanti mesti ada yang viewer yang tertanya, takkan ada kat surau pun ada hantu. Yalah. Dia atas izin Allah juga. Kalau benda ni ada kat mana-mana. Ya, tak mustahil. Tak mustahil ya. Betul, benda tu ada. Dia kalau kata Tuhan nak izin dekat situ juga kan. Kadang-kadang mungkin yang ada tu datang dia, kata dia sambil lalu ke, kita tak tahu. Menumpang kejap ke. Okey, itu kisah kedua daripada Kak Ida, sangat menarik. Dan kepada korang semua yang pergi Kak Ida tu, hati-hatilah. Pastikan ada teman lah. Kalau tak ada teman tu, kuatkanlah semangat anda. Okey Kak Ida, kita nak ada lagi ke cerita seram? Kalau boleh kita nak dengar kisah seram yang ketiga daripada Kak Ida sendiri. Recently Kak Ida balik, Kak Ida pindah apartmen baru lah. Apartmen tu memang building baru lah. Dia atas bukit kan. So dan Kak Ida punya parking ni,
dia ground floor. So ground floor dia, background dia tu hutan. So atas bukit kan, bukit ada hutan-hutan juga kan. So background dia tu hutan. So Kak Ida ni cukup tak suka, memang tak suka nak balik malam-malam. Apartment punya parking lot kan gelap, dia besar, gelap kan. So kalau Kak Ida nak keluar sekalipun, Kak Ida akan keluar dengan suami Kak Ida atau dengan anak-anak Kak Ida lah. Dan kalau Kak Ida keluar seorang ni, Kak Ida balik rumah memang Kak Ida balik sebelum gelap lah. Yang pulang sekali Kak Ida buat. So hari tu Kak Ida balik baru-baru ni, kita baru pindah rumah je. So Kak Ida sibuk lah nak siapkan rumah. Ketum dah balik ke Kuala ni, pergilah jumpa mak menakar yang ada kat KL ni kan. Dah balik cuti. So ada hari tu husband Kak Ida dia kena kerja kat luar. So dia tak ada. So Kak Ida pun pergilah rumah makcik. Kak Ida drive lah pergi rumah makcik Kak Ida. So sembang, balik sedap-sedap dah pukul 8 malam. Okay. So Kak Ida kata Allah Akbar, 8 malam dah saya nak kena parking kat bawah tu. So Kak Ida call anak Kak Ida. Normally waktu tu Kak Ida akan call anak Kak Ida lah. Dan Kak Ida call cakap dengan anak Kak Ida, abang ambil mama sekali, mama dah nak keluar dah ni dalam pukul 9 lebih. Waktu tu dah pukul 9 lebih dah. Kak Ida Kak Ida, mama dah nak balik dalam pukul 10 tu mama akan sampai. So kalau mama sampai, mama akan call lah sebelum mama masuk ambil. So anak Kak Ida kata, no worry sama, kita ada kat rumah. Dia turun lah. Dia orang pentar Kak Ida ni pengecut sikit kan. Nak sorang-sorang kat situ. So Kak Ida sembang-sembang kali lagi. Nak keluar, biasalah dengan makcik-makcik, dengan mak-mak Zara ni. Kita nak langkah keluar, orang nak bagi yang itu, adalah benda lain nak bagi tak. So pada time Kak Ida langkah keluar, itu 10 malam. So Kak Ida text, call anak Kak Ida, dia tak jawab. So Kak Ida text dia, kata ni mama dah nak balik. Perjalanan tu dalam 1.5 jam je nak sampai lah. Half an hour mama sampai. Bila mama sampai, mama akan call sekali lagi. Mama text lah. So Kak Ida pun drive balik. Dah nampak Kak Ida punya apartment tu, Kak Ida berhenti kereta sebelah. Kak Ida text sekali lagi anak Kak Ida, mama dah sampai. So terus Kak Ida drive lah. Okay. So Kak Ida sampai dekat parking lot bawah tu. So Kak Ida kena parking lot tu, Kak Ida kena passing by Kak Ida punya macam hall untuk naik ke. Dia orang buat macam tempat tamu lah kan, untuk naik ke lift kan. Dia macam lounge kat situ lah. So Kak Ida cermin kat tu, dan Kak Ida nampak dah anak Kak Ida tunggu kat bawah tu. Kak Ida kata Alhamdulillah. So anak Kak Ida pun dah nampak kereta Kak Ida. Dia pun jalan lah my towards kereta. Lepas tu kan, dalam waktu tu Kak Ida macam rasa macam tak keluar Kak Ida reverse kereta instead of parking depan. Kak Ida just reverse. Kak Ida tak nak tengok belakang kan. Keluar tu Kak Ida rasa macam pelik belakang, tak mau tengok belakang. Dan bahasalah bulu rumah beremang apa semua. Dan anak Kak Ida datang macam biasalah, dia cium tangan Kak Ida. Dan Kak Ida kata dia, abang tolong ambil barang kat belakang tu. Kak Ida takkan pergi dah kat belakang tu. So dia pun pergilah ambil barang kat belakang tu. So dia jalan lah balik dengan Kak Ida. So kita lalu kat lobby tu, dan kita tunggu masuk dalam lift. Rumah Kak Ida ni tingkat 13. Tapi tingkat 14. Tapi bangunan selalunya dia orang buat 13A, dia orang tak guna 14 kan. So lepas tu dalam lift tu lagi seram. Kak Ida rasa macam duduk kat belakang je. So Kak Ida cakap dengan anak Kak Ida ni, abang mama rasa seram sangat. So anak Kak Ida ni dia pegang tangan dia lah. So kita keluar rumah lah. Kita keluar daripada lift tu, cepat-cepat Kak Ida jalan cepat-cepat pergi kat pintu. Kak Ida because dia bawa barang kan, anak Kak Ida bawa barang. So Kak Ida pergi buka pintu. Bila Kak Ida buka pintu, Kak Ida tengok anak Kak Ida baru nak lari keluar. Dia baru nampak teks. Dia baru, mama dah sampai. Sorry mama. Dan Kak Ida, Allahu Akbar. So pelan-pelan Kak Ida beralih belakang. Tak ada. Barang-barang yang dia bawa tadi pun tak ada. Pisang. So dan Kak Ida tengok anak Kak Ida, abang kata, ya abang terlena. Dia kata abang terlena.
Abang pun nampak Mama punya mesej tu yang dia kelang kabut nak lari keluar lah nak main ambil Kaedah. Sebab so okey lah Kaedah masuk, tak cakap apa pun dengan dia. Kaedah kata abang tolong pergi ambil barang kat bawah, saya ada barang kat bawah. So okey lah, dia pun tu kan ambil barang kat bawah. So Kaedah tak cakap dengan dia, tak cerita kat dia apa pun lah. Yang tu kejadian. Nanti cerita Kaedah yang nombor 3. Allahu Akbar. Saya meremang Kak Ida. Kaedah pegang tangan lagi. Because Kaedah normal dengan anak Kaedah ni, bila Kaedah bila Kaedah macam kesah kan, dia orang akan hold my hand, dia orang pegang tangan Kaedah tu kan, kita macam pegang kat siku tu kan, sangkut tangan kat situ kan. Okay Kak Ida, di saat Kak Ida ternampak anak Kak Ida pada awal pertama kali tu, Kak Ida memang tak ada rasa apa-apa pelik lah. Memang ni anak aku ni. Bila nampak anak Kaedah, dia behaviour dia sebiji macam anak Kaedah. Normal dia orang bila jumpa Kaedah, tak kira lah Kaedah pergi shopping ke, Kaedah pergi 7E ke, 10 minit ke. Kalau tiba-tiba Kaedah nampak dia orang akan datang cium Kaedah, cium tangan Kaedah, cium Kaedah. Ni behaviour anak-anak Kaedah, anak-anak terona Kaedah ni. And budak ni memang buat benda yang sama. Dia cium tangan Kaedah. Cuma Kaedah dia kata, cepat-cepat abang pergi ambil barang kat belakang. So masa Kak Ida berjalan dengan macam anak Kak Ida tu, tak ada sebarang communication antara Kak Ida dengan benda tu. Kak Ida yang normally cakap banyak. Anak Kak Ida ni dia tu tengah-tengah. So dia pun just ya ma, itu je. Kak Ida yang selalu cerita, tadi mau jumpa orang ni, mau jumpa orang ni, mau jumpa orang ni. Then masa Kak Ida suruh ambil barang tu, dia pergi belakang, dia buka bonet, dia tutup bonet. Kak Ida tengok memang gedung-gedung bonet semua ada. So jalan masuk dalam lift, tapi dalam lift tu memang Kak Ida rasa di belakang Kak Ida, tapi tak rasa sebelah. Kak Ida rasa kat belakang macam dekat sangat-sangat. Itulah bila cakap dalam lift ni, aku membayangkan bila Kak Ida cakap tadi panggil nama anak Kak Ida kan, Mama rasa seram ni. Lepas tu anak Kak Ida pegang, don't worry Mama. Dia tengok Kak Ida, dia senyum, dia tepuk-tepuk tangan je. Kan Kak Ida duduk sangkut kat dia punya siku tu. Macam tu dia tepuk-tepuk. Seram tu. Tapi dia macam behavior anak Kak Ida. Memang tak ada mencurigakan ataupun muka dia memang sama, tak ada orang kata mata cengkung ke apa, tak ada. Tak ada. Pucat ke tak ada. Dia datang, dia jalan, dia salam Kak Ida, dia pergi ambil barang. Dan Kak Ida tunggu dia, dan Kak Ida kata cepat kita balik. Rasa tak selesa ni. Cepat kita jalan pilih. Selalu Kak Ida selalu bagi tahu dia orang lah kalau Kak Ida rasa tak selesa. Tapi as soon Kak Ida turun pada kereta, memang Kak Ida rasa panas, macam seram, macam ada something kat belakang tu. Kak Ida tak berani langsung nak even tengok dalam cermin ke apa. Kak Ida rasa something kat belakang parking lot tu, because dia hutan. Kak Ida rasa kalau Kak Ida balik tengok, memang Kak Ida akan nampak benda lah. Okey. Itulah kisah ketiga Kak Ida ni. Satu kisah yang kata, siapa sangka kan, satu entiti menyerupai keluarga kita, tanpa kita ada sebarang rasa curiga kan. Tapi part yang paling menyeramkan bilanya nampak yang sebenarnya tu di depan mata, yang sebelah tu bukan. Ya, siapa yang angkat barang tadi? Itu memang kita kata barang pun tak ada. Dia rasa macam kalau kita kat posisi Kak Ida sini, kejung aku kejung. Kau kejung. Aku dia terus hilang lah aku. Dia hilang aku. Okey. 3 cerita yang telah dibawakan oleh Kak Ida berkenaan bunian, berkenaan dengan R&R dengan entiti yang menyerupai anak Kak Ida sendiri. Tiga-tiga. Aku meremang dari tadi. Memang aku paling suka sekali cerita yang berkenaan anak Kak Ida tu dengan yang bunian meraihkan majlis. Benda yang kata tiga cerita yang menarik. Okey, Kak Ida ada sebarang nasihat kepada viewer-viewer Santai Chill? Macam selalu kita sebutlah, setiap pengalaman yang buat kita hidup kita meriah, So kita belajar daripada situ, dan kita mana yang
rasa kita boleh ambil, kita ambil. Mana yang kita rasa tak ambil, kita jangan guna ya. Santai-santai lah dengar cerita-cerita ni. Betul. Pengalaman manis ataupun pahit itu semua pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, dan kita kena ambil lah benda tu. Kenapa kita nak enjoy dengan benda yang happy je, tapi yang tak happy kita nak down? Sebab semua itu adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang menghendakkan kita happy ataupun tidak. Jadi yang tak happy tu kita kena overcome lah problem tu. Dan itu sahaja cerita yang disampaikan oleh Kak Hida pada malam ini. Terima kasih kepada Kak Hida kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Santai Chill. Dan terima kasih juga kepada anda yang setia menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe yang dah subscribe. Thank you so much. Dan untuk pengetahuan anda juga bolehlah follow akaun social media kami dan link akan disediakan di description bawah ni. Okay, jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.